Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi. Kita masih lagi dalam surah An-Nisa. InsyaAllah hari ini kita akan terus membincangkan secara ringkas ayat 45 hingga ayat 51. InsyaAllah muka surat 86 dalam kebanyakan mushaf. Dan saya juga sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi mengikuti, yang akan mengikuti, dan tolong sharekan, tolong sebar-sebarkan. Mudah-mudahan meluas perbincangan kita ni, mudah-mudahan ada manfaat dia. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon doakan juga supaya kita terus konsisten berkongsi-kongsi berkenaan dengan surah-surah dalam Quran, insya-Allah, sehinggalah sampai ke surah An-Nas, insya-Allah. Itulah impiannya lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Okey, kita terus sahaja kepada perbincangan kita hari ini secara ringkas, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Jadi dalam surah ayat 45, ayat 45 surah An-Nisa, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan Allah lebih mengetahui berkenaan dengan musuh-musuh kamu. Oleh itu maksudnya awasilah angkara musuh kamu itu, dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang melindungi, dan cukuplah Allah sebagai penolong yang menyelamatkan kamu daripada angkara mereka. Dalam ayat ni Allah SWT berfirman, Allah tu mengetahui, Allah tu lebih mengetahui mereka daripada kalian mengetahui mereka. Dia telah menghabarkan kepada kalian pemusuhan mereka terhadap kalian, dan apa yang mereka inginkan bagi kalian ini, agar kalian sentiasa berhati-hati dalam berinteraksi dengan mereka. Allah Maha mengetahui keadaan dan perkara mereka. Jadi menurut penulis tafsir ni, Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair ni kata, cukuplah Allah yang mengatur segala urusan dan kebaikan kalian, dan cukuplah dia sebagai penolong dalam setiap kejadian. Maka percayalah kepadanya, dan cukuplah dengan pertolongannya. Janganlah kalian mempedulikan keburukan yang mereka buat terhadap kalian. Allah lah yang akan menolong kalian dari tipu daya dan keburukan mereka. Jadi ayat ini nak bagi tahu kat kita, memang dalam apabila kita membuat suatu perkara kebaikan, pasti akan ada musuh-musuh yang tidak bersetuju dengan kita. Dan Allah suruh awasi perkara tersebut, dan Allah mengetahui berkenaan musuh itu. Dan jangan kalian risaukan perkara itu, cukuplah Allah sebagai pengawal yang melindungi. Mana kadang-kadang bila kita buat satu perkara yang baik, kadang-kadang mungkin kita akan kehilangan mata pencarian. Misal, kalau kita cakap macam ni, orang tak suka, kita tak boleh kerja dengan tempat tu misal, sebab dia bertentangan dengan prinsip kita. Maka jangan risaukan perkara tersebut. Carilah rezeki Allah tu banyak meluas. Ke mana-mana saja ada rezeki Allah. Yang penting kita yakin cukuplah Allah sebagai pengawal yang melindungi. Jangan risau. Andai mereka hendak mengambil tindakan terhadap kalian, kerana kalian ada, kita ada siapa? Kita ada pelindung yang kebal lah, kita kata, yang takkan boleh disentuh oleh siapa pun, iaitu Allah. Dan jadikanlah Allah itu sebagai pelindung kita. Maka sebab tu kita kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung, wakil kita. Sebab tidak siapa yang dapat melindungi kita kalau setiap orang dalam dunia ni berbakat untuk memudaratkan kita. Kalau Allah tidak izinkan, maka dia tidak akan berlaku. Itu dia. Jadi kena yakin seyakin-yakinnya dengan perkara tersebut. Begitu juga Rasulullah SAW. Musuh-musuh dia adalah antaranya ahli kitab tu sendiri, orang Yahudi itu sendiri. Di mana dia itu tidak puas hati dengan Nabi, sebab Nabi tahu berkenaan dengan kitab yang datang daripada Allah SWT, dan mereka benar-benar tahu bahawa Nabi Muhammad SAW ini, Rasulullah SAW ini adalah Nabi yang benar, Nabi akhir zaman, penutup kepada segala Nabi. Tetapi mereka dengki, mereka tidak mahu terima. Mereka tidak mahu terima ada bangsa Arab yang dilantik sebagai Nabi. Bahkan bangsa mereka sendiri pun, Nabi-Nabi dan kalangan bangsa mereka sendiri pun mereka bunuh. Apatah lagi Nabi yang bukan dalam bangsa mereka, lagi-lagilah mereka tidak boleh setuju.
Jadi jangan risau wahai Muhammad SAW. Allah SWT lah sebagai pelindung kamu. Para sahabat juga diingatkan perkara tersebut. Begitulah juga kita pada zaman mana pun pasti ada orang yang tidak akan bersetuju dengan kita bila kita bawa kebenaran. Maka ingatlah Allah itulah sebagai pengawal dan pelindung, dan Allah telah cukup sebagai penolong yang akan menyelamatkan kita daripada segala bahaya, segala mara bahaya. Itu yang kena yakin sekuat-kuatnya. Baik, seterusnya ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat seterusnya, ayat 46 surah An-Nisa ini. Allah SWT bagi tahu kita yang bermaksud di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalamullah, yang ini isi kitab Taurat, dari tempat dan maksud yang sebenar. Dan mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kami dengar, sedang mereka berkata dalam hati, kami tidak akan menurut. Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami ingkar. Sami'na wa asayna, kami dengar, kami ingkar, kami tak menurut. Mereka juga berkata, tolonglah dengar. Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk serta mereka mengatakan ra'ina. Tujuan kata mereka tersebut hanya memutarbelikkan perkataan mereka dan mencela agama Islam. Dan kalaulah mereka kata, kami dengar dan kami taat, dan dengarlah serta beri apa perhatian kepada kami, tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih betul. Akan tapi Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja di antara mereka. Di ayat ini, kalau menurut penulis tafsir Ustaz Marwan Hadidi, penulis Hidayatul Insan Bitafsiril Quran, dia kata di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh kesesatan mereka dan kerasnya mereka dalam kesesatan dan pengutamaan mereka terhadap yang batil. Yang ini ulama su' lah, ulama yang buruk di antara mereka. Ni kalangan daripada ahli kitab dan kalangan Yahudi lah biasanya. Maksud dia buat apa? Dia ubah lafaz. Yang ini dia erti kata-kata atau mengubah kedua-duanya, atau mengubah tempat, atau menambah atau mengurangi dan sebagainya. Contoh ayat yang mereka ubah adalah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah keadaan mereka dalam hal ilmu juga. Mereka merubah hakikat yang sebenarnya dan menjadikan yang hak itu sebagai batil. Oleh kerana mereka sesungguhnya menolak yang hak. Sedangkan keadaan mereka dalam hal amal adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Mereka mengatakan kami dengar, tapi kami tak mau turut. Kami tak nak ikut, kami ingkar. Lebih daripada itu, mereka berani berkata buruk di hadapan Rasulullah SAW dan jauh daripada adab seperti mana yang disebutkan dalam ayat di atas. Di mana maksudnya mereka mengatakan kami mendengar, namun hati mereka kata kami tidak mahu menurut. Ini orang kata talam dua muka lah. Cakap lain tapi hati lain. Sebab tu Allah cerita awal-awal sebelum ni, kita cerita ayat sebelum ni, pertemuan sebelum ni, kita kata Allah bagi tahu kita umat Islam ni sepatutnya dia buat suatu benda kerana Allah SWT. Hati dia kena tetap. Apa yang dia buat di luarannya, orang nampak luaran, begitulah juga hati dia. Beza dengan orang-orang Yahudi seperti ini, mereka cakap di mulutnya lain, di hatinya lain. Orang Islam tidak begitu. Kalau dia solat semata-mata kerana Allah, tidak kerana yang lain. Begini juga keadaannya apabila dia buat satu benda, bila dia bercakap, begitulah juga hati dia. Tetapi lain dengan orang Yahudi ini, ulama yang jahat ini, dia kata kami dengar, tapi hati dia kata kami tak nak ikut. Maksudnya mereka kata, kemudian mereka kata pula kat Rasulullah SAW, ra'ina, dia kata dengarlah. Tapi hati mereka mengatakan mudah-mudahan kamu tak dengar. Kamu jadi pekak misal. Atau maksudnya dengarlah daripada kami sesuatu yang tidak kamu sukai. So dia ubah-ubah perkataan apa yang dia cakap. Jadi perkataan ra'ina asalnya menurut penulis tafsir ni,
Bila dia jumpa Nabi, dia cakap, dia kata macam ni, "Ra'ina" berartinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Jadi saat para sahabat dia menghadapkan kata ini, sahabat-sahabat cakap kat Rasulullah, "Ra'ina", lihatlah kami. Orang Yahudi pun pakai kata ni, seakan-akan dia sebut Ra'ina, tapi dia kata Ru'unah. Ru'unah maksudnya kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Dia lihat sahabat buat macam tu, dia pun cakap perkara sama kat Rasulullah, tapi dia cakap dalam keadaan ngejek, dia tukar-tukar. Macam dia cakap kat Rasulullah, "Assalamualaikum", dia cakap, "Assalamualaikum". Assalamualaikum, sum. Sum tu makna racun. Racunlah ke atas kamu. Maksudnya seolah-olah doakan kamu, Rasulullah tu mati. Lebih kurang macam tu. Dalam ayat lain kan sebelum-sebelum ni kita pernah bincang surah Al-Baqarah. Di mana ini yang beriman ni masa tu. Pada zaman selepas pada Nabi Musa. Ada yang kata pada zaman Nabi Yusha. Wallahu a'lam. Disuruh sebut disebut hittah. Dia sebut hintah dalam tafsir kata. Disuruh sebut perkara yang menunjukkan bahawa dia bertaubat kepada Allah SWT, tapi dia sebut gandum macam tu. Begitulah bila sahabat-sahabat jumpa Nabi SAW kata ra'ina, maksudnya sudilah kira kamu perhati kami. Masa Yahudi dengar, dia tukar ayat tu, dia kata ra'ina, sebenarnya dia nak sebut ru'unah, yang berarti kebodohan yang sangat sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. Sungguh biadab mereka ni. Inilah sebabnya Allah suruh agar para sahabat tukar perkataan ra'ina ni dengan kata unzurna, yang sama erti dengan ra'ina tapi tak boleh diputar belikkan lagi. Itu menunjukkan bahawa kadang-kadang pemilihan perkataan tu penting juga kalau nak berhadapan dengan orang-orang yang licik ni. Yang sahaja nak memutar-mutarkan perkataan ni. Sebab mereka apa sangatlah dengan Rasulullah, kalau kitab Allah pun dia orang boleh ubah. Begitulah biadabnya mereka ni. Sebagai ganti daripada apa yang mereka ucapkan, jangan sebut ra'ina, sebut unzurna. Cukup sampai situ je. Sebagai ganti kata ra'ina. Yang ini lebih adil menurut penafsir ni kerana dalam kalimat tersebut terdapat adab bicara yang baik, terlebih di hadapan Rasulullah SAW, serta taat kepada Allah, bersikap baik dalam menuntut ilmu, dan beliau juga tentu akan memperhatikan mereka dan memperdengarkan pertanyaan mereka. Akan tapi kerana tabiat mereka yang buruk ni, orang Yahudi ni, mereka berpaling daripada saranan ini, maka Allah jauhkan mereka daripada rahmatnya kerana kekafiran dan sikap keras mereka. Maka yang ikut sahabat sajalah yang ikut, Yahudi tetap kekal dengan perangai mereka yang buruk tu. Jadi di sini juga adab kita dengan Rasulullah. Sebab tu kalau sekarang Rasulullah tak ada tapi hadis Nabi ada. Kadang kita dengarkan. Ya? Kita dengarkan apa yang orang nak kata. Walaupun ada kalau mungkin kita kata tak berapa setuju nak cerita pasal zaman ni, nak cerita pasal benda-benda lain, nak cakap okey zaman ni konteks dia begini-begini, tetapi sebelum tu kita dengarkan dulu. Dengarkan dulu kemudian baru kita bincang dari sudut fiqh dan sebagainya. Adab kita dengan Rasulullah walaupun dah tak ada, kita dengarkan dulu hadis tu, relax tu, tenang dulu. Jangan kita suka kata ini konteksnya lain, sabar. Dengarkan dulu kemudian nanti baru kita bincang adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah antaranya lah, wallahu alam. Kemudian seterusnya ayat 47, ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuha wa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksud, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan kitab-kitab yang ada pada kamu sebelum kami seksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu. Ada yang mengatakan bahawa sehingga berubah jadi rata, tak bermulut, hidung dan mata. Lalu kami jadikan yang sama seperti rupa sebelah belakangnya. Atau kami laknatkan mereka sebagaimana kami laknatkan orang-orang, yakni daripada kaum mereka Yahudi yang langgar larangan bekerja pada hari Sabtu. Dan ingatlah perintah Allah tetap akan berlaku. Jadi kalau kita lihat pada tafsir Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jasari, mudaris pada tafsir di Masjid Nabawi, dia kata makna kata utul kitab ini maksudnya kepada siapa? Orang yang beri kitab ni kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi yang dimaksud dalam konteks ayat ini menurut tafsir ni adalah kepada Yahudi lah. Sebab mereka ni yang kata apa tu ra'ina tadi, yang menukar-nukar perkataan tadi.
Bima nazzalna musaddiqan pula, dengan apa yang diturunkan kepada mereka itu perlu dia percaya adalah Al-Quran. Not misa wujuha, di sini maksudnya kami Allah hilangkan bekas di wajah dan menghapus mata serta melenyapkan warna hitam di mata. So dia kata-kata dia diratakanlah muka dia, tidak ada anggota di muka dia. Tak ada apa yang lain, tak ada hidung, tak ada mata. Ini rata saja seolah-olah di belakang tu, sama macam kat belakang tu. Okey. Baik, kita terus. Sekejap, Okey, seterusnya kita teruskan. Kemudian perkataan fanaruddaha ala adbarihha. Di sini maksudnya kami Allah ubah wajah-wajah menjadi tengkuk dan tengkuk menjadi wajah. Itu antara dia. Kama la'anna ashabas sab, bermakna kami Allah laknat mereka dengan berubah mereka menjadi kera sebagai ganjaran daripada azab yang hina. Ini cerita sama seperti mana yang Allah lakukan kepada orang yang ashabas sab ni. Orang yang dia orang ni tak dilarang untuk bekerja pada hari Sabtu, tapi mereka masa hari Sabtu itulah ikan timbul banyak, so mereka tangkap ikan. Ada kata mereka tangkap hari Jumaat, ada letak pelangkap tu hari Jumaat, kemudian hari Ahad baru mereka ambil dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi mereka ini Allah sumpah mereka jadi kera. Allah ubah mereka jadi kera. Ini Allah boleh buat perkara tersebut. Jadi wa kana amrullahi maf'ula. Perkara Allah adalah hal yang tidak mustahil kerana tiada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ni menurut penafsir ini, dia masih lagi sebenarnya tengah membicarakan tentang Yahudi yang dia ini bertetanggalah, berjiran dengan Rasulullah, duduk satu dalam masyarakat di sana. Maka dalam ayat ini Allah panggil mereka dengan sebut ilmu dan ma'rifah. Hal itu dikarenakan mereka mempunyai kitab yang berupa Taurat sebagai perintah kepada mereka untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Kerana iman itu sepatutnya datanglah satu package lah, dia kata-kata. Kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad juga. Tak boleh iman Al-Quran saja, tak imankan Nabi Muhammad. Tak boleh iman Nabi Muhammad, tak boleh, tapi tinggal Al-Quran. Tak boleh. Dia mesti gabung dua package. Dia kata bila beriman kepada Al-Quran, maksudnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada Quran, mesti ada sunnah. Orang yang anti hadis maksudnya dia telah tak beriman, sebenarnya telah tidak beriman kepada Quran, sebab Quran sendiri menunjuk suruh kita menurut taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ayat juga Allah beriman, amanu, berimanlah kalian kepada Al-Quran, kitab pembeza dan pembenar kitab yang telah bersama kalian, berisi asas-asas agama. Jadi ciri Rasulullah dan perintah untuk menolongnya. Maka hendaknya kalian beriman kepadanya dan meninggalkan keraguan sebelum terjadi kutukan seperti yang mana yang telah terjadi kepada sebagian leluhur kalian, keturunan nenek moyang kalian yang jadi kera dan khinzir, jadi kera dan babi menimpa kepada kalian min qabli an natamisa wujuha, sebelum kami mengusap wajah-wajah. Di mana ayat lagi, maka kami Allah, menurut penulis tafsir ni, akan hilangkan warna hitam di mata, hidung pun rata, mulut dikunci, wajah jadi tengkuk, tengkuk pun jadi wajah, berjalan mundur, berjalan ke belakang adalah makna daripada firman Allah, fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Kami berubah wajah-wajah jadi di belakang atau kami laknat seperti ashabus sabt. Ashabus sabt seperti mana kita kata tadi, adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengindahkan larangan Allah dan tetap berburu di hari Sabtu. Dia berburu, dia buru ikan lah, dia tangkap ikan. Dan berburu di hari Sabtu adalah haram bagi mereka. Mereka tak peduli dan Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka menjadi monyet. Jadi kera yang hina. Dan yang diinginkan oleh Allah akan tercapai, tidak akan berbeza dari kehendak Allah dan tidak terlambat terjadinya. Kerana tidaklah berat bagi Allah segala sesuatu pun, dan dia itu maha mampu untuk segala-galanya. Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran daripada ayat ini menurut penulis tafsir ini, dia kata semestinya ada orang yang mempunyai ilmu sepatutnya jadi lebih dekat dengan hidayah petunjuk Allah. Ini peringatan kepada kita, kepada saya juga. Jadi bila kita ada ilmu, sepatutnya ilmu ini mendekatkan kita dengan Allah. Tapi malangnya mereka ini yang sepatutnya ahli kitab, tapi mereka terburu-buru untuk termakan hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah.
dan mereka memilih hal-hal buruk serta terus larut dalamnya, dan ilmu mereka tak bagi manfaat. Sebab tu kita doakan Allah, Nabi ajar selalu. Tiap-tiap pagi kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kalau tidak, ilmu tu bagus dah, tapi dia tak bagi manfaat kat kita. Ada ilmu yang memang tak manfaat kita belajar. Tak perlu kita belajar sebab tak manfaat. Tapi ada ilmu dia sebenarnya bagus, manfaat, ilmu dari Al-Quran daripada hadis, tapi dia jadi tak manfaat kalau dia sekadar untuk kita, macam guru saya kata dulu, sekadar nak praktis otak je lah. Sekadar nak tunjuk kita ni cerdik. Macam orang Yahudi, orang ahli kitab, dia nak tunjuk dekat para sahabat Nabi, nak tunjuk dia pandai saja. Tapi dia tak merubah. Sebab tu Allah kata, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atamuru, kenapa kamu suruh orang buat kebaikan? Kamu cerita pasal kebaikan, kamu cerita pasal kitab, tapi kamu sendiri tak buat. Sedangkan kamu itu baca kitab. Tu peringatan kepada kita. Ilmu memang kena belajar sebab ilmu itu adalah jalan untuk kita masuk ke syurga. Tapi yang lebih penting adalah beramal dengan ilmu. Dan orang-orang Yahudi itu dia tak diberi tunjuk oleh Allah kerana hal itu padahal sudah diserukan oleh Allah agar mereka beriman. Namun tetaplah mereka tidak beriman kerana mereka tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang sentiasa menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi pelajaran daripada ayat ni juga menurut penelitian tafsir ni, kewajipan menyegerakan bertaubat. Sebelum turunnya seksa dan kutukan yang mana kedua hal itu adalah benci oleh Allah. Jadi bila ada ayat-ayat yang menyuruh kita bertaubat, memperingatkan kita, ada orang nasihatkan kita, kembali kepada Allah. Jangan sombong. Buat satu kejahatan, buat satu maksiat, wa na'udzubillah, kembali terus kepada Allah. Nabi kata, susuli kejahatan kamu dengan kebaikan. Jangan kita teruskan. Apa saja perkara yang buruk, ganti balik dengan baik. Taubat kepada Allah SWT. Takut, jangan sampai waktu terlambat. Jangan sampai roh dah sampai ke rongkong baru kita nak fikir Allah. Masa tu tak jadi apa dah. Tak terima dah masa tu. Jadi kutukan dapat ditimpa di wajah. Dan nak beritahu lagi pelajaran daripada ayat ni, kutukan dapat ditimpakan di wajah dengan merubahkan ideologi dan mental. Maka rosaklah hidup seorang manusia. Rosak habis. Rosak hancur. Hidup seorang manusia, itulah apa yang menimpa kaum Yahudi di Madinah. Mereka langgar perjanjian, maka ada yang tewas dan ada pula yang terusir oleh sebab mereka berpanjangan dalam kekafiran dan mereka berpanjangan dalam musuhi Nabi serta kaum mukminin. Bahkan mereka hendak menghancurkan Rasulullah dan kaum muslimin jika mereka mampu melakukan. Bahkan mereka berpakat pun, tapi akhirnya Allah kalahkan mereka. Allah hinakan mereka. Seterusnya ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa syirik mempersekutukannya, yakni dengan suatu apapun, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya, yakni yang ikut turutan syariat dia. Dan siapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan satu dosa yang besar. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dosa yang besar. Baik. Jadi menurut penelitian tafsir Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, dia kata setelah Allah jelaskan bahawa ancamannya pasti akan terjadi, kemudian Allah sebutkan bahawa ancaman ini diperuntukkan bagi orang yang kafir, jadinya orang yang ingkar, orang yang tak mau ikut. Dan dia tidak akan mengampuni dosa syirik dari orang-orang yang melakukannya tanpa ada taubat dan tanpa dia itu kembali beriman. Jadi dia kata lagi, dan dia mengampuni, ya Allah mengampuni segala dosa syirik. Dan dia minta maaf, dan dia itu mengampuni selain daripada dosa syirik. Baik itu berupa dosa kemaksiatan yang besar atau yang kecil sebagai bentuk kemurahan Allah walaupun pelakunya belum bertaubat.
Namun ampunan ini tidak untuk seluruh orang-orang beriman. Kadang-kadang Allah boleh je kalau dia rasa macam dia tak nak. Dia tak nak orang dia tak nak azab. Misal dia kata, misal dia lihat di akhirat wallahu a'lam timbang tengok kebaikan dia lebih daripada kejahatan dia. Pada kejahatan dia tu dia tak taubat lagi. Tapi Allah boleh saja ignore je. Tak ada masalah. Tapi melainkan dosa syirik. Syirik ni dia kena kembali kepada Allah SWT. Sebab syirik ni maksudnya dia dah menduakan Allah SWT. Dan Allah tidak boleh. Tidak rela lah kalau kita katakan diperlakukan sebegitu. Tak boleh diduakan Allah SWT itu. Dan dia mesti bertaubat sebelum dia mati. Dan siapakah yang lebih besar dosa dan kedustaannya daripada orang yang menyamakan antara makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan Sang Pencipta yang maha sempurna. Bahkan langit pun Allah bagi tahu dalam Quran hampir hancur, pecah. Sebab orang itu mengatakan apa Isa itu anak Allah. Allah tu ada anak. Itu. Makhluk yang kita rasa tak ada akal, mereka itu terkesan dengan tindakan manusia. Malanglah hati kita yang sepatutnya lembut ini menjadi lebih keras, bahkan lebih keras daripada batu. Apabila kita sanggup tegar kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata dan dia itu mengampuni segala dosa syirik tadi. Selain daripada dosa syirik, selain daripada dosa syirik dia kena bertaubat kepada Allah SWT. Besar yang dosa syirik. Hati-hatilah kita. Kadang-kadang perasaan kita kadang kita rasa macam Allah tak boleh nak bantu kita. Kita letak Allah itu dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Atau kita mengharapkan kita pakai tangkal, mengharapkan yang lain daripada Allah SWT. Kita kata, kadang-kadang kita kata-kata perkataan yang macam, kalau tak ada benda ni matilah aku. Seolah-olah benda tu yang memberi. Aku tak kerja kat sini, matilah aku. Itu semua cabang-cabang yang membuka kepada seolah-olah kita tidak percaya dengan kuasa Allah SWT. Kita kata, aku ni hidup sebab ni lah. Sebab aku kerja sini lah, aku boleh hidup senang dan sebagainya. Seolah-olah kita nak bagi tahu bahawa kerja itulah yang memberi kita kesenangan, sedangkan Allah SWT yang memberi kita rezeki. Itu yang kita kena pegang betul-betul. Hati-hati sangat. Syirik ni dia halus. Kadang kita tak perasan. Kita buat, sebab tu kita tak boleh buat satu benda kerana yang lain. Itu pun dah masuk, kalau kita buat kerana lain, seolah kita dah mula untuk menduakan Allah SWT. Ya Allah SWT kata alam tara ilal ladzi ayat 49 alam tara ilal ladzi yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Jadi Allah SWT berfirman, tidakkah engkau perhatikan? Yang ni berasa pelik wahai Muhammad. Ini saya ambil daripada celik tafsir dia punya terjemahan. Tuan boleh tengok kat sana. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang yang membersihkan, yakni dia puji diri sendiri. Padahal perkara itu bukan hak manusia. Bahkan Allah jugalah yang berhak membersihkan, yakni memuji siapa yang dikehendakinya menurut aturan syariat dia. Dan mereka pula tidak akan dianiaya dan atau dikurangkan balasan mereka sedikit pun. Sini Allah SWT bagi tahu kepada kita alam tara ilal ladzina yuzakkuna. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Ashkar, dia kata alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Maksudnya apakah kamu tidak perhatikan orang yang anggap diri dia bersih? Yakni dia ngaku. Sebab tu jangan kamu rasa diri kamu suci. Kadang-kadang kita lihat orang lain ni macam hina dan sebagainya, kita lupa bahawa kita ni sebenarnya hina lah. Kita datang daripada air yang hina, kita lupa. Dan kita sucikan diri kita, kita anggap kita ni orang yang divine, orang yang tidak boleh disentuh lagi. Kita ni lah orang yang perfect, sempurna, syurga itu pasti buat untuk kita. Sebab tu Allah kata sini alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah kamu tidak memperhati orang yang anggap diri dia suci? Yang ini dia mengakui memiliki pelbagai keutamaan dalam diri dia, padahal dia tak ada pun perkara tersebut. Seperti perkataan orang Yahudi Nasrani, kami adalah anak dan kekasih Allah. Atau perkataan sebagian orang, kami tak punya dosa, kami layaknya bayi yang baru lahir. Ada orang berani cakap macam tu. Dan pendapat lain mengatakan yakni sanjungan dan pujian sebagian orang lain. Dia nak orang puji dia, cakap oh inilah orang saleh, orang alim. Ya Allah, kadang-kadang kita pun ada rasa macam tu. Jujur cakap. Semoga Allah SWT hilangkan perasaan tu. Sebenarnya kalau Allah buka aib kita ni, orang nak berkawan dengan kita buat tahu, orang nak tengok kita pun tak mahu. Sebenarnya kita ni bukan suci.
Tapi Allah itulah Ghafar. Al-Ghafar ni dia Ghafar, maksud dia itulah Ghafir. Ghafar dia itu menutup apa sahaja yang kita buat. Kita istighfar, maksudnya kita minta Allah, kita minta keampunan kepada Allah dan kita minta Allah tutup supaya orang tak tahu apa yang kita buat. Kita susuli je kejahatan kita dengan kebaikan. So Allah kata jangan kamu jangan kamu rasa kamu ni suci. So Allah kata tak lihat kamu lihat orang yang rasa dia ni suci. Dia kata dia anak Allah, dia rasa dia kasih Allah Yahudi ni. Dia kata dia tak punya dosa macam bayi. Dia sungguh orang sanjung dia sebab dia tunjuk kat orang lain, semua berkaitan. Sebab Allah kata jangan solat sebab kerana yang perkara lain. Jangan infak sebab nak menunjuk kat orang. Sebab akhirnya dia natijah kepada inilah. Dia nak dipuji-puji dan disanjung-sanjung. So Allah kata takkah kamu lihat kepada mereka ini, mereka anggap diri mereka bersih. Nah Allah kata balillahu yuzakki may yasha. Nah Allah tu yang membersihkan siapa yang dia kehendaki. Kerana dia itu yang maha mengetahui siapa daripada hamba dia yang memiliki kesucian diri dan siapa yang tak miliki dia. Maka sepatutnya hamba itu dia tinggalkan anggapan mereka bahawa mereka ini suci sebagai bentuk kecongkakan, maksudnya kebanggaan, kesombongan dan banggakan diri. So kita kena buang. Pelan-pelan kita kena kikis perkara tersebut. Dan kita pandang hina kat orang. Dan kita rasa macam yang ni memang tak ada harapan dah nak masuk syurga. Seolah-olah kunci syurga itu pada kita. Sedangkan kita ni semua mengharapkan rahmat Allah SWT. Kasih sayang redha dia. Supaya dia sudi untuk ampunkan kita. Supaya dia sudi masukkan kita ke dalam syurga dia. Dalam Firdaus. Sebab tu Nabi kata semua orang itu semua orang tu masuk syurga kerana apa? Kerana rahmat Allah, kerana kasih sayang Allah, bukan sebab kerana kesucian di diri dia. Seolah-olah Nabi cakap bukan sebab suci kamu. Kerana tiada siapa yang dapat mensucikan seseorang melainkan dia itu disucikan oleh Allah SWT. Lepas tu kita kena banyak istighfar. Apa tu kena solat. Solat dengan solat itu seperti membersihkan dosa. Itu solat antara solat. Jadi itulah kita minta Allah SWT supaya sentiasa mensucikan kita daripada segala dosa. Sebab tu kerana dia tu maha mengetahui siapa dia hamba yang memiliki kesucian diri, siapa yang tak memilikinya, maka hendaklah para hamba tinggal anggapan mereka itu suci sebagai bentuk pengagungan dan pembanggaan di diri. Benar Allah sebut wala yuzlamuna fatila, maknanya dan mereka tidak dianiaya, dizalimi walaupun sedikit. Makna al-fatil huna bermakna benang yang ada di belahan biji kurma. Allah jadikannya sebagai perumpamaan hal yang sedikit. Dan makna daripada ayat ini bahawa mereka yang menganggap diri mereka suci akan diseksa atas anggapan mereka sesuai dengan dosa yang dilakukan ini. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun dengan penambahan sisaan di atas kadar yang berhak mereka dapat meskipun dengan kezaliman sebesar benang yang terdapat di biji kurma tersebut. Kat kurma tu kalau kita buka ada kesan putih-putih tu benang tu macam benang tu. Yang tu, sebanyak tu pun kamu tidak akan dizalimi. Kita tidak akan dizalimi. Sebagaimana pahala yang berhak mereka dapat tak dikurangi pun sedikit, mesti walaupun kebaikan tu hanya sebanyak benang tu. Bahkan Allah kalau kita kata sebelum ni Allah SWT selalu bagi tahu dalam Quran bahawa Allah bagi lebih pun. Kebaikan itu Allah akan lipat gandakan lebih daripada sepatutnya. Wallahu a'lam. Jadi kita nak begini, kalau kita itu azab bukan kerana Allah SWT tu zalim, tapi kita sendirilah telah menzalimi diri sendiri. Sebab tu Nabi Adam dia doa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kamu tak ampunkan kami, tak maafkan kami ya Allah, kami dah termasuk dalam golongan yang rugi. So Allah takkan menzalimi sedikit pun. Walaupun sebanyak benang yang di kurma tu sedikit pun tidak akan. Ini kita diajar juga supaya seperti mana kita kata sebelum, jangan remehkanlah kebaikan dan jangan remehkan kejahatan. Setiap itu akan ada pertanggungjawaban, akan ada balasannya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ayat 50 secara ringkas, unzur kaifa yaftaru na 'alallahil kadhib
Wa kafa bihi ismam mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikanlah betapa mereka mengada-ngadakan dusta terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Allah jelaskan bahawa penyucian diri ini adalah urusan Allah kerana keagungan dan ilmunya yang sempurna, maka kemudian Allah pun berfirman kepada Rasulnya, wahai Muhammad, lihatlah kedustaan mereka dengan mengatakan bahawa mereka adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang suci di sisinya. Cukuplah kedustaan mereka ini sebagai dosa. Seandainya mereka tidak memiliki dosa kecuali dosa ini, maka cukuplah itu sebagai dosa yang amat besar. Ini menurut penulis tafsir Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair. Kemudian dia kata, jadi inilah sebenarnya nak bagi tahu, sebenarnya orang yang rasa diri suci itu sebenarnya mereka telah berdusta kepada Allah dan cukuplah perbuatan dusta itu sebenarnya menjadi dosa yang nyata bagi mereka, dan mereka kerana dosa ini kerana dosa mereka itu mereka akan diazab kerana dosa itu dianggap sebagai satu dosa yang amat besar. So merasakan diri ini suci, meletakkan bagi tahu kat orang benda yang kita sebenarnya tak ada, benda yang kita tak buat sebenarnya satu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak suka pada orang yang sombong. Dia mengada-ngadakan cerita dengan tujuan nak bangga diri. Sombong tak apa, nak menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Dan Nabi kata orang tak masuk syurga. Yang dalam syurga ni tak ada orang sombong-sombong. Neraka ni tempat orang keras-keras, kasar-kasar. Syurga ni tempat yang lembut. Ada cakap riwayat kata dalam hadis lembut seperti mana hati burung. Itu Allah Nabi, antara yang Nabi kata. Terus ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minu nabil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Adik Allah Subhanahu wa taala berfirman seterusnya, tidakkah engkau perhatikan, yakni bahasa pelik wahai Muhammad, pada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab Taurat. Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain daripada Allah dan percaya kepada Tauhid. Dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir, yakni kaum musyrikin di Mekah, bahawa mereka, yakni kaum musyrik itu lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita rujuk pada kitab Hidayatul Insan bi Tafsir Al-Quran oleh Ustaz Marwan Hadidi bin Musa, beliau ayat ini dikatakan turun berkenaan Ka'ab bin Al-Ashraf. Al-Ashraf dan ulama Yahudi yang semisalnya. Yakni ketika mereka ini datang ke Mekah dan menyaksikan orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perang Badar, mereka pun membangkitkan semangat kaum musyrik untuk melakukan tindakan pembalasan dan memerangi Nabi SAW. Jadi Ibn Jarir meriwayatkan daripada Ibn Abbas berkata, ketika Ka'ab bin Al-Ashraf tiba di Mekah, orang-orang Quraisy berkata kepadanya, kamu adalah penduduk Madinah terbaik dan tokoh mereka. Ka'ab berkata, ya. Mereka berkata, tidakkah kamu melihat kepada lelaki yang lemah ni, yang terputus keturunan daripada kaumnya, yang menyangka bahawa dirinya lebih baik daripada kita. Padahal kami orang-orang yang melakukan haji, para pelayan Kaabah dan para pemberi minum jemaah haji. Ka'ab berkata, kalian itu lebih baik daripadanya. Maka turunlah ayat ini, inna sya'ni'aka huwal abtar. Sebab mereka kutuk pada Nabi, Nabi kata tak ada anak lelaki yang sampai dewasa umur dia. Maka dia kata Nabi ini orang yang terputus keturunan, sebab keturunan itu dilihat kepada anak lelaki. Maka turunlah ayat inna sya'ni'aka huwal inna syahwa akal huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kawthar ayat 3. Dan turun pula ayat alam tara ilal ladzina sampailah pada falan tajida lahu nasira. Lihat ayat 51 hingga 52. Hadis ini disebutkan pula oleh Ibnu Katsir, dia kata Imam Ahmad kata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Adi hadis itu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya sebagaimana dalam Mawarid halaman 428, dan para perawinya dikatakan adalah para perawi kitab sahih. Hanya saja yang rajih adalah mursal sebagaimana disebutkan dalam Takrish Tafsir Ibnu Katsir. Jadi mereka anggap
Rasulullah SAW tu lebih hina daripada orang-orang yang jaga Mekah, sebab mereka rasa mereka ni orang yang suci sebab mereka jaga Mekah, mereka mereka melayan orang, bagi makanan dan air dan sebagainya ketika orang haji dan sebagainya. Jadi menurut penulis tafsir dia kata, jin dan taut ialah syaitan dan apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini termasuk perilaku buruk orang-orang Yahudi dan kedengkian mereka kepada Nabi SAW dan kaum mukminin. Akhlak mereka yang buruk dan tabiat mereka yang jelek, yang teruk, yang hina membuat mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan menggantinya dengan iman kepada jib dan taut, yang ini malah percaya dengan peribatan kepada selain Allah atau menetapkan sesuatu dengan selain syariat Allah. Dan menurut penulis tafsir ni lagi, termasuk dalam jib dan taut adalah sihir, perdukunan, ibadah kepada selain Allah dan mentaati syaitan. Demikian juga kekafiran dan sifat dengki mereka membuat mereka mengutamakan jalan orang-orang kafir, yakni para penyembah berhala. Diteruskan lagi penulis tafsir ni kata, yakni ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya berkata kepada mereka, yakni ulama Yahudi, apakah kami, masa ni Abu Sufyan belum Islam, apakah kami lebih benar jalannya, di mana kami bagi minum jemaah haji, kami jamu tamu, kami bebaskan tawanan dan melakukan lainnya, atau Muhammad itu, di mana dia itu menyelisih agama nenek moyang dia, memutuskan tali silaturahim, menyebabkan orang berpecah, sebab orang Arab berpecah, mereka salahkan Nabi dan berpisah daripada tanah haram. Maka ulama Yahudi jawab, kalian itu musyrik Mekah, dia kata, lebih lurus jalannya daripada orang yang beriman. Ucapan ni sama, bukanlah nak puji orang Arab ni, dia orang bukan suka sangat pun, tapi ucapan ni sebenarnya disampaikan sebagai tingkatan tindakan pendekatan mereka dengan orang-orang kafir Mekah dan kerana benci kepada keimanan saja mereka nak api-apikan supaya mereka nak hancurkan kemarahan Rasulullah SAW. Inilah antara yang dapat kita bincangkan hari ini, menunjukkan bahawa betapa jahatnya ulama Yahudi ini. Mereka merasakan bahawa mereka itu berilmu dan mereka merasa, tapi sebenarnya hakikatnya mereka tidak beramal dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, dan mereka berpakat, mereka menghasut juga orang, jadi batu api pula kepada orang-orang Arab musyrikin ni untuk memusuhi Rasulullah SAW, dan mereka bodeklah kita kata orang-orang Arab musyrikin ni supaya mereka rasa diri mereka besar, dan akhirnya mereka nak berpakat untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya tujuan mereka. Tadi kata penulis tafsir ni kata, ucapan ni sampaikan sebagai tingkatan, sebagai tindakan pendekatan mereka dengan orang kafir Mekah, sebab mereka ni bersama-sama benci kepada keimanan. Kemudian penulis tafsir ni kata, bagaimana mungkin agama yang tegak di atas peribatan kepada patung dan berhala mengharamkan hal yang baik-baik, menghalalkan yang kotor. Bagaimana mungkin agama yang tegak di atas peribatan kepada patung dan berhala, dia yang mengharamkan hal yang baik-baik, yang menghalalkan yang kotor, yang menghalalkan banyak hal yang haram, berlaku zalim kepada manusia, menyamakan antara pencipta dengan makhluk, ingkar kepada Allah, Rasul-Rasul dan kitab-kitabnya sama atau lebih baik daripada agama yang tegak di atas peribatan kepada Allah. Mana mungkin nak kata orang-orang Arab musyrikin ni lebih baik daripada Rasulullah, sedangkan mereka buat benda-benda keji ni. Mereka haramkan perkara yang baik, mereka menyembah patung dan berhala, mereka halalkan yang kotor, halalkan banyak haram. Mereka samakan Allah dengan pencipta. Mereka kata Allah ni ada anak-anak perempuan, malaikat tu anak-anak perempuan Allah. Mana boleh nak disamakan mereka yang mereka yang tegak di atas peribatan kepada Allah, iaitu Rasulullah SAW dan sahabat, orang yang berbuat ikhlas baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yang mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah SWT. Macam mana nak kata mereka ini sama atau lebih mulia daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka ini memerintahkan menyambung tali silaturahim. Sahabat Rasulullah dan sahabat ni, mereka buat baik kepada semua manusia, bahkan kepada haiwan sekali, haiwan pun, dan mereka menegakkan keadilan di antara manusia, mengharamkan kezaliman dan perkara kotor, serta memerintahkan kejujuran. Jadi penulis tafsir ni kata, tentulah tak sama, dan agama yang tertegak di atas peribatan kepada Allah dan memerintahkan berbuat ihsan tentu lebih baik, lebih benar dan lebih lurus jalannya. Jadi itulah sebenarnya yang kita nak bagi tahu, bincangkan hari ini, bahawa Allah SWT bagi tahu mana mungkin orang yang menyembah selain daripada Allah SWT, yang halalkan yang haram, yang haramkan apa yang halal, yang beribadah selain daripada Allah, itu lebih baik daripada orang yang lurus
jalannya yang beribadah semata-mata kerana Allah SWT dan mengikut tata cara seperti mana yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya yang dibawa oleh dalam kitab yang dibawa dalam Al-Quran. Mana mungkin mereka ini nak disamakan dengan orang-orang yang beribadah dengan tidak ada sumber dalil yang sahih. Yang mereka itu hanyalah membina patung mereka sendiri dan menyembah mengikut tata cara yang mereka mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya atas perkongsian kita hari ini secara ringkas. Mudah-mudahan kata kalau tak boleh dapat semua, kita jangan tinggal semua. At least kita dapatlah sedikit-sedikit, kita tahulah sedikit sebanyak apa yang ada dalam Al-Quran ni. Dan lebih penting ialah supaya kita dapat amalkan. Doakan sama-sama supaya kita dapat beramal dengan apa yang kita dengarkan, kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Doa-doakan semoga kita terus berkongsi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.